Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini, hari Isnin 20 hari bulan 9, kita akan sambung lagi sesi pembelajaran kita selepas seminggu kamu bercuti. Baiklah. Alhamdulillah, Ustaz harap kamu semua sehat-sehat belaka, dan Ustaz harap kamu memanfaatkan cuti-cuti kamu, waktu cuti kamu dengan perkara-perkara yang berfaedah lah. Ustaz tahu kita tidak boleh keluar, dan hari ini dah mula dibenarkan SOP untuk kawasan Sarawak ni. SOP baru telah dibenarkan untuk dine in, makan di luar. Tapi tolong ingat, tolong jaga, mintalah kamu bagi tahu mak ayah kamu, SOP kita kena jaga. Ingat, kes kita bukannya semakin menurun secara mendadak. Kita masih perlu hidup bersama virus ini yang disebut oleh pihak kerajaan sebagai endemik. Kita perlu bersama-sama hidup sama dengan virus. Jadi kita kena berhati-hati sentiasa. Salah langkah, kita kena jangkitan. Jadi sebelum kita mula, Ustaz nak tunjuk sedikit lah video. Ustaz nak tunjuk sikit video Allahu Akbar. Satu video yang menunjukkan apakah keadaan cikgu-cikgu untuk membuat kelas, mengadakan kelas semasa dalam PDPR ini. Baik, sebentar ya. Ini dia. Kita tengok sekejap. Baiklah. Aku buat video lah Cik Yanti nak sampai kat jiran sebelah, lepas tu duk hon-hon. Aku ni terkejut. Aku dah cakap separuh jalan. Dah nak habis dah, nak penutup. Macam mana nak buat jalan larian tu? Macam ni sayang. A few moments later. Yang ini kita tak payah tengok lah. Ustaz nak tunjuk gelagat guru sahaja. Baik, gelagat guru masa guru merakam video. Baik, seperti yang kamu tahu, guru akan merakam video untuk mengajar kamu kelas secara online. Guru akan masukkan video pengajaran itu di dalam YouTube ataupun direct ke dalam grup-grup Telegram kamu. Jadi permasalahan di sini, yang menjadi masalahnya ialah apabila ada gangguan semasa guru merakam. Baik, jadi inilah gelagat guru-guru. Baik, kita dah belajar berkenaan dengan maksud guru. Okey, pada minggu sebelum cuti kita dah belajar guru ialah orang yang mengajar. Disebut juga sebagai pendidik, pengajar ataupun pembentuk akhlak. Jadi
kita menggelarkan seseorang guru apabila dia ajar kita. Jadi guru bukanlah seseorang yang tua sahaja, bukan orang yang berumur sahaja daripada kita. Orang yang lebih muda juga boleh menjadi guru kita. Okey. Bila kamu dah besar nanti, kalau sekarang ini memang umur dia akan jadi penghalang kamu. Kalau kamu lihat sekarang lah, kan, kamu darjah 4, ada budak darjah 3, kan, ada kamu budak darjah 6, budak darjah 5. Kamu akan anggap, oh dia ni adik, dia tak pandai apa sangat. Tetapi bila kita dah besar nanti, beza umur dia tidak menentukan kamu pandai ataupun tidak. Ada orang yang lebih muda, dia lebih pandai daripada orang yang lebih berumur. Kan? Kita kena faham, setiap orang mempunyai kemahiran masing-masing. Ada orang pandai bab ini, ada orang tak pandai bab itu. Jadi, siapa yang pandai, dia akan ajar orang yang tidak pandai. Maka, orang yang mengajar itu, kita layak sebut ataupun panggil dia guru. Kita baca semula. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Maksudnya tidak termasuk golongan kami. Maksudnya Nabi tak mengaku umat orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengetahui hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Kita kena hormat orang yang berilmu. Nabi sebut 3 perkara dan Nabi tak mengaku orang itu sebahagian termasuk daripada golongan Nabi Muhammad. Maksudnya umat Nabi. Nabi tak mengaku dia umat. Kalau yang pertama, dia tak hormat orang tua, dia tak sayang orang muda. Yang kedua, dan yang ketiga, dia tak berikan hak kepada orang yang berilmu, tidak memuliakan orang yang berilmu. Baik, kita dah belajar berkenaan dengan perlakuan, percakapan dan perasaan. Macam mana kita menjaga adab dengan guru. Baiklah. Bagaimanakah para sahabat menghormati ulama? Ulama ini apa? Ulama ini berasal daripada perkataan ilmu. Ulama maksudnya orang yang berilmu, orang yang mempunyai banyak ilmu. Baik. Para sahabat menghormati guru. Para sahabat tidak berbual sesama mereka sekiranya Rasulullah hadir kerana malu dan hormat kepada Rasulullah. Kalau ada guru di dalam kelas, sahabat tidak bersembang sesama mereka. Mereka akan fokus kepada siapa yang nak mengajar itu. Dan Rasulullah akan mengajar mereka. Bila Rasulullah masuk, mereka akan senyap dan fokus pada Rasulullah. Kerana Rasulullah guru mereka. Yang seterusnya, membantu guru. Ibnu Abbas pernah memegang dan menuntut tali tunggangan gurunya Zaid bin Thabit sebagai tanda penghormatan. Abdullah bin Mas'ud sentiasa berkhidmat kepada Rasulullah dengan menyediakan kasut dan tongkat ketika baginda hadir ke sesuatu majlis. Baik, membantu guru ni macam-macam. Dan ada ustaz selalu nampak, ustaz selalu lihat ada yang tak sabar-sabar sebelum guru turun daripada kereta, mereka dah berbaris dah ni. Dah berbaris kat tepi kereta cikgu ni. Nak tolong cikgu, ada benda nak tolong. Saya tolong bawakan. Bawa beg ke, bawa buku ke, bawa bekas pensel ke. Dan apabila guru keluar daripada kelas, ada juga yang nak ikut. Cikgu, boleh tak saya tolong cikgu? Boleh tak saya tolong bawakan? Bawakan barang, bawakan buku, bawakan pensel box, bawakan beg cikgu. Boleh tak saya tolong? Dan ini adalah perbuatan yang sangat mulia, sangat baik. Baik, seterusnya, bersabar terhadap guru. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sanggup menunggu di hadapan rumah gurunya Zaid bin Thabit yang sedang tidur. Sehinggalah Zaid bin Thabit terjaga kerana hendak menuntut ilmu. Baik, di sini kita lihat para sahabat yang menunggu cikgu datang.
Bukannya cikgu masuk dalam kelas tengok budak tak ada, murid tak ada, cikgu yang tunggu murid. Tidak. Adab kepada orang yang berilmu. Siapa yang nak belajar? Kita yang nak belajar. Kita nak belajar, kita perlu tunggu orang yang nak mengajar. Kita kena tunggu cikgu, bukan cikgu tunggu kita. Boleh faham? Seterusnya, bersopan dengan guru. Imam Syafi'i mengelak helaian buku di hadapan gurunya Imam Malik dengan perlahan. Kerana apa? Tak nak bunyi selakan buku tu mengganggu gurunya yang sedang mengajar. Punyalah hebat akhlak Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Ni imam mazhab kita ni lah. Demikianlah ketinggian akhlak para sahabat dan ulama terhadap guru. Marilah kita bersama-sama mencontohi akhlak yang terpuji ini sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sedikit apakah info tentang Imam Syafi'i. Nama sebenar Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris. Beliau merupakan pengasas kepada mazhab Syafi'i yang kita pegang sekarang di Malaysia, yang menjadi pegangan kebanyakan umat Islam di Malaysia. Nama sebenar Imam Malik ialah Malik bin Anas bin Malik. Beliau merupakan pengasas kepada mazhab Maliki yang menjadi pegangan sebahagian negara-negara Islam seperti Iraq dan Palestin. Di Malaysia kita pegang imam mazhab Syafi'i. Ada yang memegang imam mazhab Malik, ada yang memegang imam mazhab Hanafi, ada yang memegang imam mazhab Hanbali. Jadi imam mazhab Syafi'i yang kita pegang di Malaysia. Bila kamu dah belajar nanti, kamu dah belajar ke peringkat yang lebih tinggi, kamu akan tahu, oh, dalam Islam ada banyak mazhab. Cara macam ni sesuai untuk orang sini, cara macam ni sesuai untuk orang macam ni. Baik, seterusnya kita baca dan fikirkan. Kita lihat kepentingan mengapa disebut, Nabi sebut kenapa perlu jaga hak kepada orang yang berilmu. Yang pertama, kepentingannya. Kalau kita jaga adab kita dengan cikgu, kita akan mendapat pahala dan keberkatan. Berkat ilmu ini macam mana? Berkat ilmu ini ialah kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Dan ilmu yang berkat ialah ilmu yang mendatangkan kebaikan dan juga manfaat yang bagus. Semua benda dalam dunia ini adalah ilmu. Mencuri juga memerlukan ilmu. Merompak memerlukan ilmu. Meracun orang memerlukan ilmu. Tetapi adakah ilmu itu ilmu yang berkat? Tidak. Ilmu yang berkat ialah ilmu yang akan mendatangkan faedah baik kepada kita. Kita belajar tentang ilmu kimia, kita boleh buat ubat. Itu adalah ilmu yang berkat. Tetapi ilmu kimia juga boleh mendatangkan kemudaratan, buat racun, buat macam-macam perkara yang menyebabkan orang sakit. Itu juga datang dari ilmu kimia. Jadi ilmu yang berkat ialah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita daripada ilmu yang kita pelajari. Yang seterusnya, disayangi guru, mudah mengingati pelajaran. Ingat, ilmu yang berkat ini adalah ilmu yang kita belajar dan terus melekat di dalam minda kita. Ada orang belajar banyak kali tapi tak ingat-ingat. Lupa, asyik lupa. Tapi ilmu yang berkat ialah ilmu yang belajar terus ingat. Kerana apa? Dia hormat guru, sayang guru, tolong cikgu. Seterusnya, kepada masyarakat. Bila masyarakat hormat guru, masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Apa gejala negatif yang kita nampak sekarang ni? Kita nampak ada orang tak malu, tak segan menari-nari. Nak buat video TikTok semata-mata nak jadi viral. Buat perkara pelik-pelik semata-mata nak jadi viral. Ini adalah gejala negatif. Tapi bila dia berilmu, dia menghormati orang yang berilmu, dia mendengar nasihat guru, dia akan, oh, ini cikgu dah cakap dah hari tu, jangan buat macam ni. Cikgu dah cakap dah hari tu, tak boleh buat macam ni. Maka masyarakat yang lahir akan menjadi masyarakat yang berilmu, berakhlak mulia dan tidak membuat perkara negatif.
Seterusnya, negara akan lahirkan ramai cerdik pandai untuk membangunkan negara. Bila orang yang berilmu dihormati, masyarakat akan menjadi orang yang pandai. Bila masyarakat menjadi orang pandai, dalam negara banyak orang akan jadi pandai. Masyarakat jadi pandai, negara dipenuhi dengan rakyat yang jadi pandai, maka orang-orang pandai inilah yang akan membangunkan negara. Tak perlu minta pertolongan daripada ataupun khidmat daripada kepakaran daripada orang luar negara. Oh, dalam negara kita ada orang yang pandai desain bangunan tinggi-tinggi. Negara kita ada yang pandai buat kereta. Negara kita ada yang pandai buat komputer. Macam-macam. Jadi, kita tidak perlu membazir duit untuk mencari orang di luar negara. Bila orang yang berilmu dihormati dalam negara kita. Baik, seterusnya. Guru merupakan insan berjasa yang berperanan sebagai ejen pembangunan. Baik, ingat semua bermula daripada kita menghormati orang yang berilmu. Ingat dalam dunia kita, dalam kehidupan kita, kita akan sentiasa belajar. Sampailah kita mati pun, kita akan sentiasa belajar sampai akhir hayat kita. Sebab itu ada pepatah yang menyatakan, tuntutlah ilmu bermula dari awal kamu lahir sampailah kamu masuk ke liang lahat. Liang lahat tu apa? Sampailah kamu masuk ke dalam kubur. Maksud dia mati, meninggal. Kita tuntut ilmu, belajar. Setiap hari kita akan belajar benda baru. Jangan kamu fikir belajar itu duduk dalam kelas saja. Bila kamu belajar sesuatu yang baru, contohnya di dapur, belajar memasak. Dekat luar rumah, belajar bertukang dengan ayah. Itu juga adalah sesi pembelajaran. Okey? Baik, Alhamdulillah, tamat sudah kelas kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.